Minta maaf. Pasti hitam putih. Oke. Masih uji basic. Emergency. Dari elevator lawa sedikit, Pak. Siap, Tuan, Halo. Abang masih meeting nih. Biasa sajalah. Abang, adik balik Brunei ditunda 3 hari lagi. Apa Tanas? Ada sudah ahli keluarga beliau yang dapat dihubungi? Belum ada dokter, tapi kami sudah menghubungi ketua kampung untuk memaklumkan keluarga beliau. Halo? adalah satu kesalahan atas mana-mana majikan yang gagal membayar caruman TAP dan SCP. Majikan hendaklah membayar caruman TAP dan SCP tiap-tiap pekerja yang berkelayakan. Denda bagi lewat atau gagal membayar caruman adalah kerugian dividen, caj lewat bayaran dan caj perkhidmatan. Manakala sekiranya gagal membayar caruman, denda bagi kesalahan pertama tidak lebih dari RM3,000 dan bagi kesalahan kedua dan seterusnya tidak lebih dari RM10,000. Pastikan Auda membayar caruman pekerja Auda tidak lewat dari 15 hari bulan pada Hati bisa
Selaras dengan perkembangan semasa, Jabatan Radio Televisyen Brunei telah memulakan siaran televisyen digital bermula dari bulan Mei 2009. Siaran tersebut telah diperluaskan lagi ke seluruh negara bermula bulan Mac tahun 2014. Di samping dapat meningkatkan kualiti gambar dan suara, siaran televisyen digital RTV juga memberikan lebih banyak pilihan berbanding dengan siaran televisyen analog. Melangkah ke era digital bersama RTV. Sertai dan menangi hadiah-hadiah menarik dalam kuis SMS TV dalam Rampai Pagi di RTV1, RTV4 dan Info Channel RTV setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Sesi kuis ini diaktifkan dalam masa 60 minit. Anda hanya perlu mendaftar ke SMS TV Chat dengan menghantar REG, jarak, nama, jarak, nombor kad pintar, jarak, nama panggilan dan hantarkan ke 39666 bagi pengguna progresif. Bagi Auda yang sudah mendaftar, bolehlah terus menghantar jawapan Auda. Untuk menghantar jawapan kuis, sila type TV Chat, jarak, nama panggilan, jarak, jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 39666. Jangan lepaskan peluang sertai kuis SMS TV. SMS Kuis TV turut dijayakan oleh Progresif dan Gadang Central Hotel. Perlu diingat, matlamat kita ialah untuk mengekalkan apa yang ada pada masa ini, supaya ia dapat dinikmati oleh generasi kita silih berganti. Ini adalah satu azam yang mulia, terutama ketika menghadapi cabaran ekonomi masa kini. Kita adalah diperlukan untuk meningkatkan iltizam, membangun dan membina diri. Tidak ada yang lebih mustahak dari mengekalkan daya tahan bagi jangka masa yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Nurul Airirani bersama Auda dalam Berita Nasional, berita utama malam ini. Perkhidmatan Kesihatan Negara mengalami pembaharuan melalui penggunaan teknologi yang memberikan nilai tambah di samping menangani cabaran dan isu perkhidmatan tersebut. Pameran mengenai peranan Islam di Oman akan memantapkan lagi hubungan kerjasama antara Brunei Darussalam dengan kesultanan itu. Penggunaan teknologi telehealth bagi pesakit-pesakit dalam perkhidmatan kesihatan merupakan transformasi penyampaian yang semakin giat digunakan kini oleh sektor kesihatan. Menurut Menteri Kesihatan, kaedah teknologi itu digunakan bagi memberikan nilai tambah kepada perkhidmatan doktor-doktor di negara ini
dalam usaha penyatuan ataupun convergence bagi perkhidmatan kesihatan sebagai penyampaian perkhidmatan kesihatan yang dapat diakses oleh semua melalui manfaat ICT. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi menghuraikan perkara tersebut semasa sesi muzakarah bersama pihak berkepentingan di daerah Temburong pagi tadi. Menurut Yang Berhormat, penggunaan teknologi untuk membawa pembaharuan di samping menangani cabaran dan isu perkhidmatan kesihatan di negara ini adalah amat mustahak kerana ia berupaya untuk membawa pihak kementerian lebih dekat kepada pelanggan di mana jua mereka berada. Ini jelas Yang Berhormat bukan saja menjimatkan masa para pelanggan perkhidmatan kesihatan, bahkan mereka juga dapat menerima khidmat kesihatan ini secara selesa dari rumah. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan kebanyakan negara maju telah menggunakan kemudahan teknologi telehealth bagi memudahkan lagi akses kepada perkhidmatan kesihatan kepada penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman tanpa menjejaskan kualiti konsultasi maupun keselamatan mereka. Semua ini sudah setentunya akan mentransformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan di negara ini, tambah Yang Berhormat. Semasa sesi muzakarah, Menteri Kesihatan juga mengingatkan penduduk di daerah Temburong agar menjaga kebersihan pada kawasan kediaman masing-masing dan persekitaran untuk menghindari pembiakan nyamuk pembawa penyakit sebagai penjagaan dan memelihara kesihatan untuk semua. Sesi muzakarah diadakan bagi menerangkan usaha Kementerian Kesihatan dan pendekatan bersepadu untuk menangani isu semasa pesakit dan sekaligus meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan. Sesi muzakarah Kementerian Kesihatan itu menjadi landasan untuk memperbaiki perkhidmatan yang diberikan sekaligus meneliti isu dan perkara yang berbangkit. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, hasil penelitian dapatan sesi muzakarah di daerah Temburong, beberapa perkara telah dikenal pasti untuk ditangani oleh pihak kementerian. Kementerian Kesihatan mengambil pendekatan dalam 5 perkara. Yang pertama, meningkatkan ihsan asas. Yang kedua, mengurangkan masa menunggu. Dan yang ketiga pula memastikan ubat-ubatan tersedia dan juga perkhidmatan asas ada disediakan untuk kegunaan orang ramai. Di samping itu juga yang keempat ialah memastikan kualiti ataupun tahap perkhidmatan pegawai dan kaki tangan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa untuk memastikan segala perkhidmatan yang diberikan adalah teratur dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Dan yang terakhir sekali ialah meningkatkan kualiti ataupun mutu perkhidmatan melalui penyatuan perkhidmatan, infrastruktur dan juga fasiliti yang ada. Langkah usaha terkini yang dibuat Kementerian Kesihatan juga dijelaskan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian itu. Usaha-usaha tersebut menurutnya dilaksanakan bagi memastikan keperluan para pesakit dan pihak yang berkepentingan dalam penyediaan penjagaan kesihatan yang lebih optimum, berkesan dan berkualiti. Kementerian Kesihatan juga pada masa ini sedang melihat akan potensi teknologi untuk digunakan dalam membawa para profesional kesihatan ini untuk lebih dekat kepada para pelanggan ataupun pesakit kita ni. Untuk makluman juga pada masa ini Kementerian Kesihatan telah mula melaksanakan konsultasi melalui telefon di klinik-klinik kesihatan kerajaan pada masa ini. Alhamdulillah respon yang diterima adalah sangat merangsangkan. Di sini ingin saya tekankan ianya bukanlah untuk mengganti perkhidmatan doktor, tapi ianya adalah sebagai satu nilai tambah atau penyorong complementary services kepada para pesakit kita ni di negara ini. Jadi di sini kita ni akan dapat melihat di mana ianya adalah satu convergence pertemuan di antara teknologi dan cara-cara yang sedia ada pada masa ini dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan kita di negara ini. Jadi pada keseluruhannya apa yang diharapkan ialah satu penyampaian perkhidmatan kesihatan yang selamat, yang patient-centric, inovatif dan yang lebih utama ialah efisien lah.
Kanak-kanak merupakan generasi penentu masa depan negara dan pendidikan adalah pelaburan paling penting ke arah memastikan kesejahteraan masa depan kanak-kanak tersebut. Semasa jangka masa tertentu alam kanak-kanak, mereka belajar dan membina minda fizikal, intelektual dan kemahiran sosial masing-masing. Perkara tersebut dinyatakan oleh Puan Yang Terutama Nurul Komar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini semasa majlis penyampaian sijil tahun akhir sekolah DES semalam di pusat belia di Ibu Negara. As the consequences, early childhood education and care holds a crucial role for children's academic success. The benefits also go far beyond academic achievements. As children with lack quality early learning experiences may bring burden to the development of country, economically and socially. For this reason, investing in early childhood education should be put as a priority for every nation, because it is not only beneficial for their academic success, but also helps to improve children's ability to engage with their social environment and deter any social issues that might be raised. Seramai 31 orang pelajar dari tahun 6 menerima sijil mereka yang disempurnakan penyampaiannya oleh Puan Yang Terutama Nurul Komar. Menurut sekolah DES yang terletak di kampung Anggrek Desa itu, ia telah menyediakan pembelajaran berkualiti untuk para pelajar. DES juga menjelaskan bahawa sekolah berkenaan mencatatkan lebih banyak kemasukan pelajar istimewa berbanding sekolah-sekolah yang lain di negara ini. Kaligrafi, artifak dan kerja seni yang menggabungkan peranan Islam di Kesultanan Oman antara yang akan dipamerkan sepanjang pameran mengenai Oman. Bahan berita mengenainya menyusul selepas ini. Hubungan persahabatan dan kerjasama yang sudah wujud sejak sekian lama antara negara Brunei Darussalam dan Kesultanan Oman akan diperkukuhkan lagi dengan penganjuran pameran mengenai Oman yang akan diadakan penghujung bulan ini di Jerudong. Pameran tersebut yang dikenali sebagai Tolerance, Understanding, Coexistence, Oman's Message of Islam dianjurkan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pembiayaan dan Hal Ehwal Ugama Kesultanan Oman. Penganjuran pameran tersebut dijelaskan semasa sidang media yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hasil bin Rashid bin Hasil Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini pagi tadi. Tuan Yang Terutama berkata, pameran tersebut telah diadakan di lebih 70 buah bandar di 26 buah negara seluruh dunia, termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman, Spanyol, Jepun, Korea Selatan dan Singapura. Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharajalela Haji Yusof, Setiausaha Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama berkata, pameran tersebut merupakan peluang keemasan bagi kedua-dua buah negara untuk mengukuhkan lagi memorandum persefahaman yang telah lama terjalin. Melalui pameran ini juga akan dapat mengukuhkan lagi kerjasama pada masa-masa akan datang. Pameran tersebut akan diadakan selama 3 hari di Pusat Kesenian Sekolah Antarabangsa Jerudong bermula 29 November dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Pameran akan memaparkan gambar, kaligrafi, artifak dan kerja seni yang menggabungkan peranan Islam di Kesultanan Oman. Para penuntut sekolah menengah berakas didedahkan dengan pelbagai jenis herba semasa mengadakan lawatan ke daerah Tutong. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan beritanya. Operate a company or register a business name by yourself. Advantages of registering yourself. No professional fees and services. Direct control over your company. And direct contact with our CBN. How to do it? Step 1.
create and log into your RC account with a valid email address by going to www.rc.gov.bn. Step 2. Click Reserve to reserve company name or business name. Cost of reservation fee is $5. Pay using your debit or credit card. After payment has been made, don't forget to click Submit. Step 3. Once the registry has approved the name reservation application, an email will be sent confirming that the reserved name has been approved, and you may now register your business name and incorporate your company. Pay using your debit or credit card. After payment has been made, don't forget to click Submit. What are the registration fees? Registering a business name is $30. Incorporating company is a flat fee of $300. Once approved, your certificate of registration or incorporation will be emailed to you. Congratulations, you're registered with RCBN. Got a question? Want to know more on getting approvals, license, permits on your business? Please visit www.business.gov.bn. Menumpukan perhatian tentang apa yang diajarkan oleh guru dan sering mengulang kaji pelajaran mampu memberi keyakinan tinggi kepada pelajar dalam menghadapi peperiksaan. Amalan pembelajaran tersebut antara rahsia kejayaan cemerlang beberapa orang pelajar sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang menerima sijil dan hadiah bagi pelajar tahun 1 hingga 5 pagi tadi. Seramai 110 orang pelajar menerima hadiah dan sijil yang disampaikan oleh Awang Haji Puasa bin Haji Jumat, penolong pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Selain memberikan motivasi kepada semua pelajar agar tekun belajar, berdisiplin dan berkeyakinan tinggi, majlis juga sebagai penggalak dan motivasi kepada para pelajar untuk sentiasa berusaha, berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif ke arah kejayaan. Penghargaan yang diberikan juga berperanan sebagai titik tolak bagi pelajar berkenaan untuk terus menggilap dan mengembangkan kepintaran mereka ke tahap yang lebih cemerlang. I always revise before the exams. Try my best to study earlier before the exams. I do revision early. I listen to the teacher every day. Take notes, important notes, to revise at home. Masa peperiksaan, bila peperiksaan hampir datang, kita mesti ulang kaji lebih banyak lah. Kalau boleh, sejam sehari, dalam kelas masa belajar mesti fokus juga. Pendedahan kepada alam semula jadi dan suasana kampung yang ditawarkan oleh Taman Ekoponis di Kampung Bang Nukat Lamunen menjadi pengalaman berharga bagi para penuntut dan guru sekolah menengah berakas kluster 3 pagi tadi. Lawatan dari rombongan para penuntut tahun 9 yang mengambil mata pelajaran geografi dan ekopelancongan serta A-Team ini adalah untuk mempelajari jenis-jenis herba dan fungsinya yang ada di taman berkenaan. Selain diberi penerangan mengenai jenis-jenis herba dan fungsinya, para pelawat juga diberi tunjuk ajar cara memasak menggunakan buluh. Kami ingin mendekati lagi tentang herba-herba dan juga masakan-masakan dan juga geografi di Kampung Lamunen ini. Yang ada disediakan kami lihat ada sangat-sangat di luar jangkaan kami kerana terutamanya bagi penuntut, mereka tidak tahu bahawa tempat ini adalah boleh dijadikan tempat riadah dan juga untuk kajian mereka akan datang, terutama sekali tentang pokok-pokok herba dan juga tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekeliling. Melalui lawatan seumpamanya, mereka dapat mengongsikan pengalaman masing-masing kepada pelajar-pelajar yang lain tentang kepentingan alam semula jadi dan tempat-tempat menarik yang ada di negara ini. Since aku belajar geografi dan travel and tourism, saya mempelajari bahawa kehidupan di sini, suasana kampung ini rasa aman. Saya mempelajari aktiviti sini macam cooking, tanam-tanaman dan banyak lagi lah. Saya rasa
macam dapat mengenal kehidupan di dalam hutan. Sebesarnya kami tinggal di bandar semata lah. Macam kan kehutanan ni pun jarang sudah. Kalau yang baru saya lihat macam masak dalam hutan, misal masak dengan buluh sama landscaping dalam hutan. Saya di sini untuk melakukan aktiviti yang diperbuatkan oleh Ecoponis. Sebelum saya datang sini, saya rasa amat terrejak. Tetapi ini kali pertama saya lah datang kepada sini. Kami mempelajari beberapa herba dan tentang orang yang berada di sini. Kami juga sempat membuat aktiviti seperti mencat dan melakukan landscape, memasak dan lain-lain lagi. Juga dimuatkan dalam berita malam ini, penggunaan bahasa Inggeris dengan baik didedahkan dalam pertandingan Spelling Bee. Teruskan bersama Berita Nasional. Adi loves to play football. Adi also loves his family of 7, and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienta with its spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency, and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienta. Bigger space, wider smile. Toyota, always better. Stay connected and stay closer with DST Prima Data Roaming. DST, the future now. Assalamualaikum. Kami ini menelpon bus kita untuk memberitahu yang bus kita telah memenangi hadiah sebanyak RM10,000. Tipunya tu? Untuk mengambil hadiah ini, kami memerlukan beberapa maklumat daripada bus kita sebagai pengesahan. Mana ada tu? Apa nama panel bus kita sama nombor bank akaun bus kita untuk kami transfer duit ini? Ini adalah satu penipuan. Jangan sesekali memberikan maklumat peribadi anda kepada orang yang tidak dikenali. The Mercedes-Benz of tomorrow will transform not just the automobile, but mobility itself. An autonomous thinking vehicle protecting those inside and out. And it's the Mercedes-Benz of today that will help us get there. Introducing the all-new E-Class with innovations no car has offered before and that will change driving forever after. Mercedes-Benz, the best or nothing. Selama 20 tahun, kami turut membantu membina negara. Simen kami menjadi tunjang kekuatan bagi Pusat Angkatan Keselamatan Negara. Simen kami telah membina pusat kesihatan yang menjadi tempat penjagaan untuk orang-orang yang kita sayangi. Simen kami telah membina jambatan-jambatan yang menghubung dan menyatukan kita. Simen kami telah menjadi asas pembinaan lapangan terbang yang membolehkan kita menerokai seluruh pelosok dunia. Simen kami telah membina sekolah-sekolah untuk generasi muda demi masa depan yang lebih cerah. Dan simen kami telah mendindingi rumah kediaman kita yang menempatkan segala kenangan milik kita. Di BHC, kami telah membina negara selama 2 hari ini dan generasi seterusnya. Imbas teh limau asli. Jenama A. Beriza sahaja. Ekstrak teh. Poka. Jus limau asli. Daun teh asli. Poka Ice Lemon Tea. Pilihan yang sebenarnya untuk Auda. Poka. Smart thinking, smart living, smart connections.
helping you grow. Getting more out of life. Baiduri Smart Executive. Together with you. Sekolah Menengah Rimba 2 muncul juara dalam pertandingan Spelling Bee antara sekolah-sekolah menengah daerah Tutong dan sekolah-sekolah jemputan. Spelling Bee menunjukkan kemahiran para pelajar dalam menguasai bahasa Inggeris dengan baik dan sebagai perantara pembelajaran alternatif di dalam bilik darjah. Pertandingan diadakan di Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Tutong pagi tadi. Seramai 72 orang pelajar mewakili 12 buah sekolah menengah termasuk 7 buah sekolah menengah dari daerah Brunei dan Muara dan sekolah sukan menyertai pertandingan tersebut. Dua bahagian dipertandingkan iaitu bahagian junior bagi pelajar tahun 7 dan bahagian intermediate bagi pelajar tahun 9. Dayang Misha Melissa binti Morshidi menjuarai bahagian junior, manakala Dayang Nur Hayati binti Muhammad Yusof menjuarai bahagian intermediate. Kedua-dua pemenang adalah dari Sekolah Menengah Rimba 2 yang juga meraih piala pusingan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Jennifer Tolson, pengurus program pendidikan CFBT. Reintroducing the culture to you, yang menjurus kepada usaha memperkenalkan kebudayaan Melayu Brunei kepada bangsa lain merupakan tema yang dipilih oleh bekas para peserta program Kapal Belia Asia Tenggara SIAP ke-41 bagi program pergerakan kebudayaan belia ke Sekolah Menengah Chonghua di Ibu Negara pagi tadi. Tema tersebut menggambarkan sokongan belia ke arah mempromosikan budaya Melayu Brunei. Aktiviti pergerakan kebudayaan belia melibatkan 145 orang pelajar Sekolah Menengah Chonghua. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti tunjuk ajar tarian asli Brunei adok-adok, cara menapis sinjang, menambat dastar dan mini pameran. Program yang dikendalikan dapat mendedahkan para pelajar mengenai keunikan budaya dan adat resam di negara ini. The student of the whole country, not only Chonghua Middle School, they know about Brunei culture. Whenever they go overseas, they can introduce to others regarding Brunei culture. And I do hope that this type of culture program can be sustainable. It's fun that I get to learn about the Brunei traditional dance called adok-adok. And it's an experience for me to learn how to manipulate the sinjang. Well, it was really fun. I get to learn a lot of stuff, especially adok-adok, and I didn't know there's other ways of folding the sinjang. I was really interested. I hope we can learn more. Menurut salah seorang bekas peserta SIAP ke-41, sekolah ini dipilih kerana kesebilangan besar pelajarnya terdiri dari bangsa Tionghoa. Kami memandangkan 90% daripada murid-murid yang ada adalah berbangsa Cina, yang mana kami memperkenalkan budaya Melayu kepada mereka. Jadi ia satu an honor for us to introduce our culture sebagai orang Melayu kepada bangsa lain, sekaligus untuk mempererat lagi kami sesama bangsa. Dan kami juga berharap ia bukannya berhenti di sini sajalah, mungkin untuk masa akan datang dan sekolah lain lagi. Sebahagian Jalan Pengiran Babu Raja dari persimpangan lampu isyarat Jalan Pengiran Babu Raja, Jalan Pasar Gadong bagi hala menuju ke Jalan Gadong ketika ini sedang ditutup. Penutupan adalah disebabkan untuk memberi laluan bagi kerja-kerja pembaikan kawasan jambatan berkenaan. Sehubungan itu, buat sementara waktu, jalan lencongan telah disediakan melalui Jalan Pasar Gadong bagi memastikan keselamatan semua pihak sewaktu kerja-kerja pembaikan sedang dijalankan. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan-papan tanda jalan yang dipasang bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebarang aduan hubungi Jabatan Kerja Raya melalui talian Darussalam 123
live chat 833-3123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Sementara itu, kerja-kerja pembinaan sedang giat dilaksanakan di atas gelagar yang telah dipasang bagi projek pembinaan jejambat di persimpangan Jalan Gadong, Jalan Telanai. Pembinaan dek jejambat pada bahagian tengah telah pun bermula dan akan mengambil masa selama sebulan bagi kerja-kerja penyiapan. Lampu isyarat Jalan Gadong, Jalan Telanai tidak akan beroperasi buat sementara waktu bermula pukul 11.30 malam hingga 5.30 pagi untuk tempoh sebulan. Persimpangan lampu isyarat akan segera dibuka seperti sedia kala sebaik sahaja kerja-kerja selesai. Orang ramai yang akan menggunakan jalan tersebut adalah dinasihatkan untuk sentiasa memandu dengan lebih berhati-hati dan mematuhi papan-papan tanda jalan yang dipasang bagi mengelak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Berita sukan, kejohanan bola keranjang bawah 18 tahun antara sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab dan institusi pengajian tinggi diteruskan lagi hari ini dengan 8 perlawanan peringkat kumpulan lelaki dan wanita. Kejohanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan pertama sesi pagi bagi kategori lelaki kumpulan A, Pusat Tingkatan 6 Ragang menang ke atas sekolah St. Andrew. Sekolah Menengah Chonghua menewaskan Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadi Billah. Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam mengalahkan Sekolah Antarabangsa Brunei. Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin menumpaskan Pusat Tingkatan 6 Sengkurong. Sementara itu, 4 perlawanan diadakan di sebelah petang. Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali menang ke atas Sekolah Menengah Menglait. Sekolah Menengah Seri Mulia Sarjana mengalahkan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Bagi kategori wanita pula, Sekolah Menengah Chonghua menewaskan Sekolah St. Andrew dan Pusat Tingkatan 6 Ragang pula kalah kepada Sekolah Antarabangsa Brunei. Kejohanan bola keranjang Mam Bakery, 2 perlawanan berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan tersebut, pasukan BYDA dan pasukan YTE melakar kemenangan masing-masing. Dalam pertemuan di antara pasukan BYDA berjersi hitam dengan pasukan BYDB, BYDA menang dengan jaringan 37-4 pada suku pertama. Pada suku kedua dan ketiga pula, BYDA menambah 50 jaringan untuk kedudukan selesa 87-21. Pada suku terakhir, BYDA terus mengutip mata dengan kiraan 116 berbalas 25 untuk menundukkan pihak lawan. Perlawanan seterusnya pula menyaksikan pasukan YTE berjersi merah hitam menewaskan pasukan Bromance. Pada suku pertama, YTE mendahului dengan kiraan 17-10. Pada suku kedua, YTE masih mendahului dengan kiraan 34-23. Pada suku ketiga, YTE menambah 20 jaringan untuk kedudukan 54-41. Pada suku penentuan, YTE memenangi perlawanan dengan kiraan 73 berbalas 63. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Bertemu kembali, berita utama dunia malam ini. PBB menyifatkan situasi di Timur Aleppo, Syria sebagai dahsyat dan menyeru plan kemanusiaan digubal. Sebuah mahkamah di Kemboja mengekalkan hukuman penjara seumur hidup ke atas 2 bekas pemimpin Khmer Rouge.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyifatkan situasi di Aleppo, Syria yang dikepung sebagai dahsyat atau paling buruk berikutan pengeboman baharu selama seminggu yang sengit di kawasan yang dikuasai pejuang di bahagian timur bandar tersebut yang mana PBB menganggarkan antara 250,000 dan 275,000 penduduk terperangkap. Serangan terbaru bermula Selasa lalu selepas dihentikan selama seminggu dan PBB menyeru bagi pelan kemanusiaan untuk digubal. Sekurang-kurangnya 141 orang awam terkorban termasuk 18 kanak-kanak. Menurut pemerhati hak asasi manusia Syria, bahagian timur hospital di bandar tersebut telah musnah. Beberapa hari sebelum serangan bermula, PBB mengumumkan tiada bekalan makanan yang tinggal bagi 275,000 orang awam yang dikepung di timur Aleppo. Ahad lalu, utusan khas PBB ke Syria Stefan de Mistura mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Syria Walid Al-Muallim yang menolak 4 pelan utama PBB bagi timur Aleppo. Tiada bantuan sampai ke kawasan yang dikuasai pejuang sejak Julai lalu dan tiada orang awam yang dapat meninggalkan kawasan yang dikepung selepas beberapa kempen serangan udara yang sengit di kawasan yang dikepung. Create a situation whereby we can implement the UN plan, which you are well aware of. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, tentera Syria mengumumkan pembentukan Fifth Army Corps dari kalangan sukarelawan yang dengan tujuan untuk menamatkan keganasan di seluruh negara. Menurut jurucakap tentera, pembentukan itu antara lain juga bertujuan bagi mengembalikan keselamatan dan kestabilan di seluruh kawasan Syria serta membantu tentera kerajaan dalam memerangi pengganas. Dalam ucapannya, Ali Mahmud berkata pembentukan pasukan tersebut adalah sesuai dengan keperluan bagi mengakhiri keganasan di Syria. Pasukan berkenaan tambahnya akan bekerjasama dengan pasukan lain dari tentera Syria dengan kerjasama pihak bersekutu untuk membawa kestabilan di negara itu. Kenyataan pihak tentera juga menyatakan mana-mana rakyat Syria boleh menyertai pembentukan tersebut di mana-mana wilayah dengan syarat memiliki fizikal yang sihat dan telah menamatkan perkhidmatan tentera wajib. Pertempuran di Syria kini sudah memasuki tahun kelima yang mana menyaksikan tentera kerajaan bertempur dengan kumpulan-kumpulan pemberontak termasuk Nusra Front dan IS. Mahkamah Tribunal Sokongan PBB di Kemboja mengekalkan hukuman penjara seumur hidup ke atas 2 orang bekas pemimpin Khmer Rouge atas kesalahan jenayah kemanusiaan. Kedua-dua pemimpin tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Rendah pada 8 Ogos 2014. Kiu Sampan, bekas Presiden Khmer Rouge dan Nuwa Chia, bekas pengerusi Perhimpunan Kebangsaan Khmer Rouge dihukum penjara seumur hidup atas penglibatan mereka dalam pemindahan paksaan dan pembunuhan beramai-ramai dalam tahun 1970-an. Dianggarkan antara 1.7 dan 2.2 juta orang dipercayai maut di bawah pemerintahan Khmer Rouge yang kebanyakannya diakibatkan oleh kebuluran, penyiksaan dan penyakit di seluruh negara. Tentera Libya mara memasuki kawasan kediaman di bahagian terakhir yang dikuasai AS di bekas kawasan kubu kuatnya di Bandar Sirte. Dibantu oleh serangan udara Amerika Syarikat, anggota tentera yang kebanyakannya para pejuang dari Bandar Raya Misrata semakin mara ke kawasan militan yang terperangkap di kawasan beberapa ratus meter berdekatan pantai Sirte. Rakaman footage dari Reuters memperlihatkan tentera Libya mara ke kawasan daerah Al-Ghiza. Kempen 6 bulan untuk menawan semula Sirte berjalan perlahan susulan militan IS menggunakan kedudukan penembak hendap, menghadang pasir dan terowong bagi melindungi diri dari serangan. Pasukan pimpinan Misrata berkata, lebih 30 anggota militan adalah antara yang terkorban dalam pertempuran sejak Isnin lalu.
Beberapa jam sebelum serangan, pasukan tentera mengeluarkan sebuah video yang menggesa wanita dan kanak-kanak untuk meninggalkan Sirte dan menjanjikan mereka laluan selamat. Kumpulan IS menguasai sepenuhnya bandar Sirte pada awal tahun lalu, yang memperluaskan kuasanya di sepanjang 250 km negara Libya sebelum tentera kerajaan memulakan kempen dalam bulan Mei lalu. Kehilangan Sirte akan menjadikan IS kehilangan kawasan di Libya, walaupun sebilangan anggotanya dipercayai melarikan diri di awal peringkat pertempuran. Penganalisis menyifatkan kritikan Kesatuan Eropah terhadap langkah anti pengganas Turki sebagai tidak adil dan menegangkan hubungan antara kedua-dua pihak. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan awal bulan ini menyelar Parlimen Eropah di atas cadangan mereka untuk mengenakan sekatan ke atas Turki berikutan penahanan ke atas individu-individu berikutan rampasan kuasa yang gagal pada Julai lalu. Presiden Erdogan menjelaskan negaranya boleh mengadakan pungutan suara tahun depan sama ada meneruskan usaha bagi keahliannya dalam EU. Major effort to protect our democracy. Bekas Menteri Turki bagi hal ehwal EU, Egemen Begista berkata, adalah tidak adil bagi EU mengkritik Turki kerana langkah keselamatannya. Menurut beliau, usaha Turki ini adalah bagi melindungi demokrasi, hak asasi dan melindungi kestabilan negara. Para penganalisis menyatakan percanggahan EU ke atas Turki mencerminkan sentimen anti-Islam dan ketidakkesediaan EU menangani pelarian di negara berkenaan. Ketegangan antara kedua pihak mungkin berlarutan hingga tahun depan apabila pemimpin baru EU dilantik. Di Jerman, juruterbang penerbangan Lufthansa melancarkan mogok menyebabkan ratusan penerbangan terkandas. Mogok sehingga hari Jumaat ini adalah yang ke-14 seumpamanya dalam usaha memberi tekanan ke atas pihak pengurusan berhubung perbalahan pembayaran gaji. Penerbangan Lufthansa menjelaskan sebanyak 876 dari 3,000 penerbangan terpaksa dibatalkan menjejaskan sekurang-kurangnya 100,000 orang penumpang. Sementara itu, mogok berasingan yang dilancarkan oleh kaki tangan kabin di penerbangan tambang murah Eurowings juga menyebabkan pembatalan lebih 60 penerbangan di lapangan terbang Hamburg dan Düsseldorf. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa selanjutnya selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever.
Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Indonesia Joko Widodo di Jakarta bagi membincangkan kerjasama dua hala dalam perdagangan, pelaburan dan menentang pengganasan. Kehadiran Tuan Rutte disertai oleh delegasi perniagaan yang terdiri daripada 200 orang. Tuan Rutte juga menjanjikan kerjasama dengan Indonesia mengenai penyiasatan berhubung kehilangan dua buah bangkai kapal Perang Dunia Kedua Belanda di Laut Jawa. Tuan Rutte tiba di Indonesia kemarin dan dijadualkan meninggalkan negara itu pada pagi esok. Presiden China Xi Jinping melahirkan kesediaan untuk mengukuhkan dialog dan kerjasama dengan Blok Perdagangan Pacific Alliance Amerika Latin semasa lawatan rasmi ke Chile yang bertujuan meningkatkan hubungan dua hala. Lawatan Tuan Xi ke Santiago diadakan selepas sidang kemuncak APEC yang mana Chile bersama negara-negara seperti Colombia, Amerika Syarikat dan Peru berikrar untuk berjuang melindungi industri negara sendiri. Santiago dan Beijing menikmati satu dekad perjanjian perdagangan bebas antara kedua-dua negara dengan China mengambil kesempatan daripada ekspor Chile yang kaya dengan sumber-sumber mineral. Berucap di Ibu Negara Chile, Presiden Michelle Bachelet berkata, perdagangan bebas antara kedua-dua negara memberi manfaat bersama. Tuan Xi berikrar untuk mengukuhkan lagi hubungan perdagangan antara Chile dan China. Lawatan Presiden China ke Chile adalah tepat pada masanya ketika dunia melihat Beijing menerajui perdagangan bebas global. Presiden Amerika Syarikat yang dipilih Donald Trump berjanji untuk menarik diri daripada Perjanjian Perdagangan Perkongsian Trans-Pasifik TPP yang dianggotai oleh 12 buah negara dan juga mengancam untuk mengenakan tarif tegas terhadap China dan Meksiko. Walaupun China bukan anggota TPP, ia telah disebut-sebut mempunyai hubungan perdagangan yang lebih kukuh dengan Blok Pacific Alliance sejak sidang kemuncak APEC. Kerajaan Colombia dan Tentera Revolusi Colombia FARC akan menandatangani perjanjian damai baharu esok selepas perjanjian sebelumnya bertujuan untuk menamatkan perang berusia setengah abad gagal berikutan pungutan suara yang menolak perjanjian terbabit. Perjanjian baharu yang disemak semula akan dikemukakan kepada Kongres untuk diluluskan dan bukan dipersetujui melalui satu lagi pungutan suara. Bulan lalu, para pengundi mengambil bahagian dalam pungutan suara yang mengejutkan terhadap perjanjian damai pertama. Para pengkritik berkata perjanjian tersebut terlalu memihak kepada kumpulan pemberontak yang telah mencetuskan konflik di negara Amerika Latin itu. Perjanjian damai baharu kali pertama diumumkan pada 12 November lalu. Ia akan ditandatangani pada pukul 11 pagi di Teater Colón di Bogota. Perjanjian tersebut kemudian akan diserahkan kepada Kongres untuk diluluskan. Kerajaan memegang majoriti dalam badan perundangan. Presiden Juan Manuel Santos menegaskan cadangan baharu itu lebih kuat dan mengambil kira perubahan yang dituntut oleh pesaing politiknya. Pusat Taufan Kebangsaan yang berpangkalan di Amerika Syarikat berkata ribut auto meningkatkan kekuatannya kepada taufan di persisiran pantai Caribbean Nicaragua dengan kekuatan angin dijangka meningkat dalam beberapa hari akan datang. Taufan tersebut menyebabkan beberapa buah negara mengeluarkan amaran dengan Costa Rica dan Nicaragua bersiap sedia untuk memindahkan beribu-ribu orang daripada pantai Caribbean di mana ribut dijangka membadai esok. NBC melaporkan ribut tropika Otto di 491 km timur tenggara Bluesville, Nicaragua. Ribut tersebut membawa kelajuan angin 121 km sejam dan dijangka mendekati pantai Costa Rica dan Nicaragua esok. De la costa
Kerajaan Costa Rica juga mengarahkan pemindahan 4,000 orang di utara Caribbean. Penduduk mula dipindahkan ke zon yang selamat. Kerajaan Amerika Tengah juga telah mengeluarkan amaran mengenai ribut yang akan berlaku, terutamanya kemungkinan banjir dan tanah runtuh di kawasan pergunungan. Pihak berkuasa Peru mengisytiharkan keadaan darurat di 7 buah daerah di negara itu, di mana kebakaran hutan meragut 2 nyawa, mencederakan 4 orang dan memusnahkan kawasan seluas 11,000 hektar. Perdana Menteri Peru Fernando Zavala berkata keadaan darurat dikenakan bagi memudah cara sumber dan bantuan kepada kerajaan wilayah dan perbandaran terutama di kawasan pertanian, kesihatan dan pertahanan awam. Kebakaran bermula pada 17 hari bulan lalu dan bantuan diberikan bagi menangani kebakaran terbabit. Hutan simpan kehidupan liar La Cuempapa antara kawasan yang terjejas, sementara sekolah-sekolah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Saffron merupakan rempah termahal di dunia dengan anggaran jualan mencecah $1,200 ke $1,800 bagi setiap 1 kilogram. Di Afghanistan, perusahaan saffron memberikan peluang pekerjaan bagi rakyat setempat yang kini bergelut dengan peperangan selama berdekad-dekad. Industri saffron Afghanistan semakin maju dan terkenal dengan reputasi kualitinya dalam pasaran yang masih dikuasai Iran yang menghasilkan hampir 90% pengeluaran global. Afghanistan yang menghadapi kemelesetan ekonomi dan tidak mampu menyediakan pekerjaan yang mencukupi bagi rakyatnya, industri saffron dapat memberikan pekerjaan kepada golongan wanita yang jarang keluar rumah. Keberadaannya di Afghanistan mula diketahui sekurang-kurangnya 2,000 tahun yang lalu. Saffron mudah untuk ditumbuh di kawasan kering namun memerlukan sedikit bantuan daripada mesin moden. Afghanistan menghasilkan 4 tan saffron setahun, satu jumlah yang kecil berbanding lebih 200 tan yang dihasilkan oleh Iran. Walau bagaimanapun, ia adalah satu jumlah yang membanggakan bagi sebuah negara yang bergelut dengan ekonominya. Para penyelidik di Universiti Kebangsaan Singapura mengeluarkan model terbaru skuter pandu sendiri. Skuter satu kerusi seberat 50 kg ini boleh mengikuti laluan yang telah ditetapkan terlebih awal dan memandu sehingga 6 km dalam masa 30 minit. Menurut Ketua Projek Marcelo Ang, perjalanan perlahan apabila sensor laser mengesan halangan semasa laluannya. Kenderaan ini katanya boleh membantu dalam pelbagai tugas tanpa berdepan risiko kecederaan. Ketika ini ia mengambil masa beberapa saat untuk penukaran laluan baru apabila berdepan rintangan. All these days, right? So it would be so nice if you just sitting down and checking your email, doing something. Your choice, right? We just give you more choices. Currently, the scooter takes a few seconds to calibrate a new route. Simposium pertama mengenai sains angkasa dan teknologi dibuka rasmi di Pyongyang. Menurut sumber, ia disertai oleh 500 peserta terdiri dari para saintis dan teknisian dari pusat-pusat penyelidikan sains terkemuka dan institusi pendidikan. Semasa simposium, 6 bahagian sains angkasa termasuk penghilangan satelit, bahan dan elemen angkasa dan teknologi gunaan dibincangkan. Lebih 200 kertas penyelidikan diserahkan. Akhir sekali kita imbas dan renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi mengenai sikap jujur dan tidak khianat.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada engkau, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau." Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.